Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sejuta tahun ku dina, itu hatiku. Nyata ku sungguh selesai bila kamu. Tak ku peduli walaupun berapa kali ku masih ingin kamu lagi. Bermain mata-matamu, khayal jiwa terasa. Aku mau ulang bersama cinta-cintamu, gegar dunia tiada penyudah. Aku mau ulang. Panas batapi membara dalam dadaku. Pantas bergegas memanah ke arah kamu. Tak ku peduli walaupun berapa kali ku masih ingin kamu lagi. Bermain mata-matamu, khayal jiwa terasa. Aku maulah bersama cinta-cintamu, gegar tiada penyudah. Ini kasih hari-hari, panggil aku senorita putih. Ini semula, kalau boleh aku pilih, sayang hangatku kalian teh hangat. Dia bersama, engkau dan aku merentas masa. Berbulan madu, berkasih rindu cinta dalam kejora berasmara. Kejar mengejar getarnya jiwa bila denganmu. Bermain mata-matamu, khayal jiwa terasa. Aku maulah bersama cinta-cintamu, gegar dunia tiada penyudah. Aku mau ulangkan kembali. Aku dilanda cinta, aku dilanda rasa. Aku ingin bersama selamanya. Ulangi denganmu, ulala, ulang, ulala, ulang, ulang. Ulang. Tolong ulang lagi sekali boleh? Hello. Ulang lagi boleh? Ulang. Ulang. 1, 2, 3. Ulala, ulang, ulala, ulang, ulang. Go. Your time to shine. Tak apa. Kita tak nak, kita tak nak. Saya tak nak rosakkan lagu awak ni. Apa khabar kedua-duanya? Baik, alhamdulillah. Okay, wow, rambut tu. Okay, nampak tak? Daripada jauh dah nampak. Tapi minta maaf lah kan, ada tak orang cakap macam ala-ala macam Dragon Ball macam tu? Ada. Alright. Single terbaru anda berdua, Ulang. Baru sebulan ya sejak dikeluarkan. Betul ke? Betul, baru sebulan. Tapi susah Sugi nak dapat dia orang berdua ni. Sebenarnya masa sebelum keluar tu awal-awal tu kita dah memang dah lock Tapi she busy. AJL. Okey, so lagu ni sebenarnya lagu single K Haidee, tapi kali ni featuring dengan Shiha lah. So I macam masuk macam manja sisi tu. Awak tu nampak tadi dia kan macam special. Backflip tadi tapi tak jadi. Boleh ke backflip? Shiha sikit. Shiha Nak sikit. tengok sekarang. Okey. Tapi mungkin boleh kongsikanlah tentang naskah Ulang ni. Sedikit saya boleh kongsikan. Lagu ni komposer dia Iki Hugh, John Jeff dan juga Firdaus Rahmat. Dia tulis lama lagu sebenarnya, tapi kita baru dapat keluar tahun ni dan hasil kerjasama dengan Shia ZK Empire. Video klip, siapa belum tengok video klip boleh check dekat Why. Siap dah. Betul. Tapi Shiha nak tahu jugalah. Mungkin ini soalan yang sering kali ditanya. Bagaimana chemistry bekerja dan apa yang membuatkan Shiha mengatakan, ya, saya nak lakukan
membawakan lagu ini. Yes, okay. So Syiha dah kenal K ni dah lama, dah berbelas tahun dah sebenarnya. So Syiha macam sangat suka dengan karakter suara dia. So Syiha rasa macam, jom nak tak kita buat satu lagu, kita featuring. So Syiha yang Nak macam kita. takut watch out. Okay. So Syiha rasa bakat-bakat yang macam ni yang perlu diketengahkan. Macam Syiha pula, Syiha suka melihat daripada segi bakat seseorang berbanding dengan dia punya mungkin daripada segi kontroversi ke kan. Sekarang kan zaman-zaman yang orang nak yang tengah in sekarang baru nak kan, tapi macam Syiha biar dia betul-betul berbakat dari segi suara semua. Dan jom masuk Shaziki Empire. Okey. Tapi nak tahulah juga dari segi perancangannya kan, sebab kalau kita cakap tentang genre lagu ni, dia ada pelbagai genrenya. Tapi kenapa kalau kita tengok ulang ini genrenya sedikit berbeza berbanding dengan nada ataupun genre yang biasa pendengar suka, lagu-lagu melo dan sebagainya kan? Kenapa genre sebegini yang dipilih? Okey, memang saya bercita-cita untuk hasilkan lagu sebegini dan terutama sekali berduet bersama dengan Shaziki. Saya memang lagu tu kalau tengok dia ada different vibe sikit kan. Untuk Syiha ada macam tu, saya punya ni. So bila kita combine dua, bom meletup. Baik, dan K sebenarnya K pernah memasuki program reality kan, lagu Cinta Kita. Dan melalui pembacaan saya, K pernah mengatakan yang mengambil masa untuk mereka mengenali K, dan K menggunakan aplikasi TikTok juga membantu K. Jadi bagaimana K melihat graf K dalam industri muzik sekarang ini? Okey, serba sedikit saya rasa TikTok membantu banyak juga dari segi karier saya. So itulah salah tempat saya berkongsi saya punya bakat. Dan orang kata sekarang social media ni penting untuk kita semua kan. Dan thank you so much lah orang-orang yang masih support saya dekat TikTok sampai hari ini. Jadi kita nak tahu juga dari segi harapan dan juga perancangan untuk lagu ulang ni. Harapan dan perancangan semestinya saya mengharapkan yang terbaik untuk lagu ni dapat orang kata diterima baik oleh pendengar muzik di tanah air. Moga lagu ni mana dah tahu satu hari sampai ke AJL. Kita akhir. Amin. Dan kita paksa Syiha naik stage. Dan Syiha pula bagaimana Syiha? Okey, Syiha pun sama juga sebab Syiha rasa lagu ni memang ada kelainan, memang lain pada yang lain. Kita pun kalau boleh tak nak orang kata sama, macam sama je dengan orang-orang lain sangat. So inilah kelainan yang Syiha nak bawakan K Haidee dalam industri seni. So hopefully korang kena dengar sendiri dan macam mana kita orang cakap tadi, kena layan muzik video sebab ada sebab dia juga kenapa dia seakan Dragon Ball. Ada kenapa? Yes, kalau nak tahu jawapannya, tengok muzik video ulang Shaziki Empire. Dan Syiha nak kita nak ucapkan terima kasih. Nak tanya tak nak tanya setakat ni okey ke puasa? Penat ke? Nak air sikit. Alamak. Janganlah macam tu. Okey lagi. Okey. Alhamdulillah. Okey. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada K dan juga Syiha di atas kesudian bersama dengan kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak cuba kongsikan sesuatu kepada penonton kita. Ini Sugi, kalau kita tadi Syiha cakap ulang-ulang kan, kamu nak ulang-ulangkan ucapan terima kasih ini kepada penonton wanita hari ini yang menghantar kad ucapan hari raya. Ini orang kata kenangan zaman dulu-dulu ni yang dah lama kan orang tak buat kad hari raya ni. Tapi dia buat sendiri. Ini daripada Nani Abdul Manan. Dia hantar untuk selebriti WHI. Jadi terima kasih kepada Nani Abdul Manan daripada Manjoy Baru, Ipoh Perak. Memang cantik sangat. Memang sesuai dengan tema Rara TV3 tahun ni kan. Raya macam dulu-dulu. Dan anda yang sedang menonton, anda dialu-alu. Kami mengalu-alukan anda kalaulah anda nak buat kad ke nak hantar, boleh saja hantar kepada kami. Tapi kan Sugi, orang cakap dah kan, kalau kita beli kad dulu-dulu kan, orang kata nanti membazir sebab lepas kad tu dah ditulis, kemudian dia akan dibuang. Tapi sebenarnya tidak kan, dia akan jadi kenangan kan? Betul. Saya rasa tak membazir sebab kita simpan dah 10 tahun, kita buka balik tengok kad-kad tu, manalah tahu. Kan lepas 10 tahun 20 tahun ini sikit admire dulu lah. Ada lagi tak nombor telefon dia? Macam itu. Kalau kad saya rasa memang tidak membazir lah, walaupun sekarang ni tidak ramai yang memberikan kad secara fizikal. Tetapi ada satu ni yang ramai yang suka membazir. Mesti makanan kan? Ya, betul. Itulah. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik membazir, jangan membazir ni, apa kata kita saksikan dahulu rangkuman TikTok yang telah pun disediakan ini. Kau ada nak beli apa-apa tak kat sini? Tak nak lah. Aku puasa. Aku pun puasa. Bukannya aku suruh kau bungkus kat tepi. Oh macam tu. Aku beli sikit je lah.
Tak nak lah bazir nanti. Aku pelik betul dengan orang yang bazir ni. Benda boleh je beli sikit. Okey lah macam tu. Weh, kau beli apa je? Aku boleh explain. Ni bukan beli sikit. Ni sikit lagi boleh buat kenduri dah ni. Jangan lupa. Bapa tunggu sekejap, Ma. Kau nak ajak orang ke bazar Ramadan, Zat, beli kuih-kuih. Dia masak tak? Masak dah lah, masak lauk. Dah masuk nak pergi bazar Ramadan buat apa lagi? Lah, jomlah kita pergi cari kuih-kuih. Sat lagi lepas semayang, sat lagi abah kau cari. Tak ada ke benda mana-mana? Tak ada ke benda mana-mana? Baziak dah masak nak pergi apa lagi? Tak ada baziak, takkan pun nak suruh orang masak. Betul orang juga buat kuih. Jenuh lah orang. Jomlah kita pergi bazar, Sat, beli kuih-kuih sejenis je. Lama kita naik motor. Kalau kita nak kereta jenuh. Tu, kata nak suruh berjimat, alih-alih dia yang beli banyak. Kadang dia apa ada juga. Orang beli satu benda je, orang beli kuih je, babuh tu yang beli yang lain-lain. Tu, tak habis banyak-banyak tu, tak yang buat tidur. Orang buka mulut orang suap semua tu masuk. Dia yang sakar tu dah kena dah bebel dia. Saya rasa ini mungkin antara masalah yang sering kali dihadapi, Fiza, terutamanya lah bagi kaum wanita bila hantar seseorang untuk membeli sesuatu barang, katakanlah ke bazar Ramadan, menu pun boleh, ke bazar Ramadan, suruh beli 1-2 je tapi dah beli banyak sangat. Lepas tu siapa nak makan Tu betul juga tu. Semalam kami sempatlah bincang-bincang kan satu tim ni. Kawan saya cakap, dia kata, kenapa kalau hari bukan bulan puasa, kita biasanya kalau kita makan, kita akan makan nasi dengan lauk sahaja. Okey, contohlah kita makan lunch ataupun dinner. Tapi kenapa kalau bulan puasa kita mesti nak makan nasi dengan lauk? Lepas tu kita nak pula nanti ada mi goreng, kita nak kena ada kuih, kita nak kena ada buah-buahan dan sebagainya. Tadi ini yang kita nak kongsikan sebenarnya. Adakah sebenarnya sepatutnya di bulan Ramadan ni kita lebih banyak orang kata muhasabah diri, berjimat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang secara tak sedar kita juga lebih banyak membazir di bulan Ramadan ni. Membazir dari sudut makanan kita sebagai pembeli dan juga penyaga. Dengan kata penyaga juga banyak menyiapkan makanan dan apabila ianya tidak dijual, ia juga satu pembaziran. Ini ada kaitannya dengan perancangan. Tapi kami nak kongsikan juga kepada anda lah. Adakah anda rasa kalau kadang-kadang tiap-tiap kali raya tu nak kena tukar baju baru, sofa baru, langsir baru tu satu pembaziran ataupun sebenarnya itu adalah satu terapi untuk anda, ataupun bagaimana anda boleh sama-sama orang kata bijak dalam berbelanja. Mungkin penerbit kita dia tersalah tekan butang. Okey, kita nak berhenti berehat dahulu seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bulan Ramadan disifatkan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Menjalani ibadah puasa bukanlah sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga dapat mengajar penguasaan diri termasuk mengawal hawa nafsu dan runtunan selera. Namun begitu, bulan yang mengajak kita untuk bersederhana turut menjadi bulan yang mencatatkan paling banyak berlakunya perbuatan pembaziran sehingga sudah menjadi kebiasaan. Berbelanja secara berlebihan untuk aneka juadah hidangan berbuka puasa dan persiapan menyambut Aidilfitri yang menuntut perbelanjaan berganda antara yang menjadi penyumbang kepada isu pembaziran. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pakar ekonomi Universiti Sains dan Teknologi, sebanyak 22 juta umat Islam didapati berbelanja hampir 5.4 bilion di bazar Ramadan di seluruh negara. Selain itu, bagi persiapan menjelang Hari Raya pula, ada yang sanggup berbelanja ratusan ribu ringgit sehingga sanggup menjerat diri membuat pinjaman peribadi kerana mengamalkan prinsip biar apa-apa asalkan bergaya bagi menyambut perayaan yang hanya datang setahun sekali. Bagaimanapun, masyarakat perlu bijak dalam merancang perbelanjaan. Tepuk dada, tanya selera. Berbelanja lebih untuk keperluan perayaan bukanlah menjadi satu kesalahan, namun perlu diingatkan janganlah sampai berhutang dan bergadai diri semata-mata untuk memeriahkan sambutan Aidilfitri. Saya suka
saya suka baik-baik skrip tadi tu. Jangan sampai berhutang dan menggadai diri demi untuk nak menunjuk ataupun berhari raya ni kan. Okey, ini yang kita nak kongsikan kepada penonton sama-sama lah. Kita ingatkan diri kita juga sendiri. Selalu kita cakapkan ukur baju di badan sendiri. Ini kerana kita nak elakkan daripada kita ni membazir. Dan yang paling penting sekali bagaimana untuk kita tahu antara keperluan kita dan juga kehendak. Tapi kalau zaman sekarang ni kadang-kadang kehendak dan keperluan tu dia ada titik tengah jugalah. Ya, betul. Setuju sangat. Dan kita sering kali diingatkan perlu kita tahu apakah itu keperluan dan kehendak, tapi kadang-kadang dah tahu pun macam tak membantu kot. Tapi kalau kita berkemampuan mungkin tak ada masalah. Betul. Tapi kalau sampai berhutang, menyusahkan orang sekeliling dan sebagainya yang boleh memberi satu orang kata konotasi yang negatif dalam kehidupan kita, itu yang tidak kita mahu. Ya, betul. Dan hari ini di studio kita bersama dengan dua orang tetamu. Kita bersama dengan Syiha Zikir sekali lagi. Sekali lagi. Ulang mak. Okey, dan di sebelah Syiha kita bersama dengan tak lain tak bukan Dr. Haji Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi kita. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Bulan puasa lagi sihat rasanya. Itu yang kita nak dengar tu. Okey, baik Doktor dan Syiha. Kita sering kali seperti yang Fiza katakan, dengar ukur baju di badan sendiri, berayalah secara bersederhana. Mungkin seperti yang Fiza katakan, bagi mereka yang berkemampuan tidak menjadi masalah. Tetapi apa yang menjadi masalah di sini adalah mungkin kita apabila kita melihat orang lain melakukan sesuatu, membeli sesuatu, kita pun rasa macam alamak, bestnya macam orang kata temptation teringin sangat. Aku pun naklah beli. Okey, kalau kita bercakap mengenai konteks yang secara kecilan, mungkin makanan itu semua juga pembaziran. Tetapi konteks yang lebih besar, kereta, perabot dan sebagainya. Mungkin kita mulakan dengan doktor dahulu memberi ulasan mengenai pembaziran sewaktu musim perayaan ini, Doktor. Okey, bila kita bercakap tentang pembaziran, macam tadi Fiza kata, pertembungan antara kehendak dengan keperluan. Baik, dan Fiza kata tadi mungkin kalau kita tak ada kemampuan tidak mengapa. Sebab sekarang ni kita kena faham mereka yang dalam bahagian jualan, golongan-golongan kapitalis dan sebagainya, kita tidak berkemampuan, tetapi mereka buat sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita mampu. Contoh easy payment. Contoh kad kredit, kan. Jadi benda-benda macam ni kita rasa alah, apalah sangat setakat RM50 sebulan. Sedangkan ia bukan satu keperluan kepada kita. Tetapi ditimbulkan kehendak, kemudian dirasakan seolah-olah kita ni ada kemampuan, tetapi kita lupa. Kita ambil beli satu barang yang sana RM50, yang sana RM50, pinggan mangkuk pula lagi RM50, nanti periuk belanga pula, semua perabot lagi. Bila kita total tu, RM1,000-2,000 juga hutang kita yang kita perlu langsaikan setiap bulan, dan dia menjadi satu bebanan. Tapi saya kira perancangan tu penting lah kan. Kalau kita ambil sana RM50, sana RM50, ujung-ujung RM1,200 kan. Tak suami bayar. Amboi. Jadi kita dah bukan jadi beban kepada kita. Setuju tak? Nasib baiklah saya tak dapat orang rumah macam tu. Okey. Kita gurau je. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang perancangan tadi tu kan, macam kadang-kadang antara kehendak dan juga keinginan kita ada titik tengahnya. Kadang-kadang pekerjaan seseorang itu juga memerlukan setiap individu tu perlu berbelanja. Betul. Contohnya macam Syiha sendiri sebagai seorang selebriti. Takkanlah itu dah datang WC pakai baju tu, takkan datang lagi repeat pakai, betul tak? Walaupun 6 bulan sekali kan. Betul tak? Okey. Jadi cari sponsor. Pandai bijak. Tak ada jawapan dah. Tapi macam Syiha sendiri sebagai seorang selebriti, bagaimana cara terbaik untuk Syiha mencari titik tengah bagi mengelak pembaziran? Okey, macam Syiha pun tak tahu buat Syiha memang bazir. Okey, tak. Mengaku. Okey, macam Syiha dulu, Syiha akui Syiha memang seorang yang membazir. Bazir je kerja. Macam contohnya pergi show, bila dah dapat payment tu terus besoknya pergi shopping macam-macam ni. Serius tak? Yes. Okey. So tapi bila sekarang ni, bila semakin meningkat usia, semakin muda kan? Sikit sebut. Semakin sikit. matang. Semakin matang ya. Yes. Okey. So sekarang ni kita dah cuba untuk elak pembaziran. Itulah. So macam Syiha sendiri sebagai penyanyi, memang betul. Kita nak ulang baju, nanti orang cakap apa pula. Tapi sebenarnya Syiha okey je buat ulang-ulang baju. Sebenarnya baju ni pun dah ulang lah. Okey. So kantor dia kat situ. Tak perasan kan? So sekarang ni kita gunakan khidmat stylist lah. Mana bila kita guna khidmat stylist, dia akan one off je baju tu. So lebih jimat daripada kita beli, tapi kita pakai sekali je. So macam Syiha sekarang, kalau baju yang mana Syiha dah ada, tapi Syiha tak nak pakai, kita bagi dekat orang,
sayang ataupun kita buat pre-love gitu untuk elakkan benda-benda gitu lah. Tapi nak tanya, kalau dari segi pembaziran tu kebiasaannya banyak dibazirkan kepada barang apa? Macam Syihah sendiri baju. Baju Syihah kalau bila Syihah dah kemas rumah apa semua kan, tengok bila masa aku beli baju ni? Sampai tahap gitu. Tak apa lagi. Takut nanti tak pernah pakai. Tak pernah pakai dah 2 tahun beli ya. Betul, ada doktor. Ada ya. Ya, sampai ada tag pun ada lagi. Betul, itu saya setuju. Tapi ada orang mengatakan yang kaum wanita yang lebih cenderung ke arah pembaziran sebab kita selalu beli baju lah, beli makanan yang tidak diperlukan. Kadang-kadang kita stock up kat dalam pantry tu sampai dah expired pun tak tahu. Angguk ya kawan saya kat sebelah ni. Dan kaum lelaki pula tidak begitu banyak membazir dan kalau ia pun mereka membazir dari segi Sport rim je dah berapa? Betul. Sport rim je dah berapa? Dia nampak macam tak. Dia sport rim tapi 2 tahun 3 tahun sekali baru tukar. Sebab itu Kasut pun 6 tahun pakai beli sekali. Tapi iyalah doktor rasakan bukan nak kita nak mempertikaikan wanita hebat tidak membazir ataupun lelaki hebat tidak membazir ataupun sesiapa sahajalah kan. Tetapi dari apa yang doktor lihat patternnya, adakah betul kaum lelaki tidak begitu banyak? Tidak juga. Sebenarnya begini, orang perempuan ni dia banyak keperluan. Kan? Orang lelaki kalau dia pakai, contoh kalau saya pakai baju yang sama beberapa kali, orang tak perasan. Tetapi kalau orang perempuan, dia pakai 2 kali pakai pun orang kata, bukan hari tu dah pakai dah ke? Kat majlis dah pakai. Tapi kita tak perlu. Betul. Tengok misalnya saya keluar wanita hari ni. Kalau kod kelabu, kod hitam ke saya pakai 10 kali pakai. Selamat, tak ada masalah. Cuba dia pakai bulan depan jemput, dia pakai lagi yang ini. Warna apa pink ni kan? Orang dah perasan. Jadi disebabkan orang letak sebelah-sebelah gambar. Kan? Jadi disebabkan itulah maka desakan ataupun pandangan orang tu, jangkaan orang tu menyebabkan kita pun tak selesa, maka kita terpaksa berbelanja lebih berbanding dengan orang lelaki. Okey. Kita cakap tentang desakan atau juga pandangan orang lain. Tapi kadang-kadang doktor, kalau kita bercakap tentang bulan Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri ini kan, kalau selebriti ataupun mungkinlah kalau kita cakap tentang orang yang berkemampuan, nanti orang lain cakap macam ingat saya tak mampu ke dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini kita terlepas pandang, ini budaya. Kalau kita lihat macam hari raya memang cuti umum 2 hari, tapi baju raya nak kena 7 pasang. Sebulan rayanya sebulan. Yang baru itu bukan sendiri daripada hujung kaki sampai ke hujung rambut, anak, isteri, kemudian kalau anak 4 orang lah kan. Itu lepas tu kemudian kalau tengok jiran sebelah pula tukar sebelum takkan Cik Iyah dah 5 tahun tak tukar. Cantik pula saya baru dah Malaysia kan. Sakit hati kita tengok saya baru dah Malaysia tukar juga kan. Tapi bolehlah tukar juga So kadang-kadang jadi kalau kita melihat kepada perkara ini, adakah ini juga dilihat sebagai pembaziran ataupun sebenarnya kalau kita bijak dia boleh dilihat kepada satu perancangan ataupun pelaburan jangka masa panjang sebenarnya? Okey, dia kalau kita lihat bukanlah satu pembaziran sekiranya dia sudah sampai kepada keperluan. Contoh misalnya perabot kan. Kalau dah kakinya dah patah, dah 10 kali repair kan. Lepas tu dia punya duduk ni nampak macam elok bila duduk tenggelam Itu rumah saya tak apa saya tak nak tukar. Kan? Jadi mana yang boleh repair mungkin kita repair. Dan kadang-kala tu teringin juga nak kita dah tukar fabric tukar apa semua. Teringin juga nak dapat set yang baru. Jadi kalau ia bukan dilakukan setiap tahun, sesekali tukar, itu satu terapi. Kan? Maknanya kita perlu juga mengganjari diri kita. Yang kita dah bekerja penat, menyanyi, menjadi pengacara. Kan? Dapat duit apa semua. Takkan kita tak nak mengganjari diri. Jadi mengganjari diri itu boleh, memang boleh. Sebab dia satu cara untuk kita suntik motivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kan? Begitulah kalau kita nak tukar kereta ke apa, tak jadi masalah. Tetapi kalau kita akan menukar kereta tu, kita rasa lagi kuat bekerja, lagi semangat bekerja. Dan dia satu pelaburan yang menarik orang lebih percaya kepada apa yang kita lakukan. Contoh, ramai founder-founder, juru-jual, dia siap tunjuk kekayaan apa. Pembaziran kan? Itu pelaburan. Kerana itulah ramai orang datang. Kerana itulah pelaburan. Jadi kita kena bezakanlah. Tapi kalau kita orang biasa-biasa, itu bukan nama pelaburan. Kalau kita pergi terpaksa berhutang, tanggung hutang, tak cukup nak bayar, bergaduh pula suami isteri, kan itu bukan pelaburan, itu peleburan namanya. Saya suka jangan terlebur. Kalau umur saya kan, saya nak tukar set baju makan tu, tapi 3 lawan 1 sebab mereka kata nostalgia. Nak tukar sebab ada kenangan. Okey.
baik. Dan Syiha sendiri, saya nak tanya Syiha. Kalau Syiha sewaktu musim raya ni, ada apa-apa yang Syiha pasti akan beli tak? Sebab ada orang memang akan beli sewaktu bulan Ramadan ataupun Syawal. Faham? Okey, macam Syiha sendiri yang pasti akan beli kuih raya. So, okay, selain pada buat sendiri, saya akan benda-benda gitulah. Tapi kalau orang fikir macam, mesti akan tukar lansir baru, sofa baru, baju mesti nak baru. Sebenarnya tak. Macam Syiha sendiri, macam baju, Syiha jenis kalau Syiha keluar memang jumpa baju yang tiba-tiba jalan, tiba-tiba nampak macam berkenan lah baju ni, baru beli. Kalau tapi macam set, macam tahun ni aku nak berapa lah baju lah, tak. Macam peralatan rumah pun sama juga. Sebab mungkin Syiha ni daripada dulu, Syiha lebih suka orang kata belanja family berbanding diri sendiri. So bila belanja dekat family, Syiha tak rasa bazir. Tapi bila belanja diri sendiri rasa macam... Jom pegang tangan. Kita lock apa yang Syiha cakap ni habis, tapi saya nak bawa Syiha sama-sama dengan Sugi. Pegang tangan Sugi. Kita nak lihat mereka ni kalau pergi ke bazar Ramadan ni berbelanja ni membazir ataupun tidak. Boleh? Jom. Ayo. Jom. Lemak kantoi bazir. Kita orang baru je sampai, baru beli shawarma dengan tepung pelita. Shawarma dalam RM13, tepung pelita RM10. Dalam 23 lah baru. So, tengoklah beli yang minat je lah. Kalau semua minat kadang-kadang tak habis. Macam tu je lah. Hari ini saya beli kuih donat, saya beli air RM10, donat RM5, cop neram, tahu cop neram. Cop neram RM4, lepas tu mi RM10. Tu dah dekat RM40. Kalau kita ada iman, insyaAllah nafsu tu katakan terbawa-bawa lah. Kalau kita tak ada iman, apa benda pun kita beli. Tapi boleh, kita beli lebih, hantar masjid, hantar surau, ke hantar anak yatim, ramai orang boleh share. Itu tak ada istilah pembaziran. Kalau tengok bawa kondo-kondo tu, belum tentu dia makan sendiri. Kadang-kadang dia bagi orang lain. Kalau boleh, bersedekah lah banyak bulan puasa ni. Kalau saya ada limit lah. Saya kadang-kadang tu dalam macam 60-70 dah okey dah. Itu pun kalau nak makan satu family. Kalau seorang-seorang 20-30 dah okey. Tetapkan bajet dulu berapa. So make sure apa yang kita nak beli tu bawah kita punya bajet lah. Hari ni baru spend dalam RM10 macam tu, 15 macam tu. So lagipun memang I dengan keluarga memang ada bajet. Kalau pergi bazar memang tengoklah sebab tak nak membazir bila membeli. Kena beli ikut perut dan bukan ikut nafsu. Sebab selalunya kalau bila beli makan ni memang selalu macam semua benda sedap, so semua benda nak beli. Itulah lain orang lain caranya. Rezeki orang juga berbeza-beza. Jadi cara mereka merancang kewangan ataupun perbelanjaan tu pun berbeza-beza lah. Betul tu Fiza. Dan saya suka apabila ada salah seorang daripada responden tadi mengatakan yang kita tetapkan dahulu bajet kita, selepas itu baru kita pergi dan membeli. Tetapi kadang-kadang apa yang menjadi masalah adalah kita dah ada bajet. Kita dah beli, dah habis dah duit tu. Lepas tu macam, alamak teringin ini kan. Mesti mak suka kan. Ini kan ayah suka. Ini abang suka. Lepas tu dah beli-beli tak ada orang nak makan. Dan itu mewujudkan pembaziran. Baik doktor, bercakap mengenai perancangan. Okey, kalau konteks bazar Ramadan lah kan, doktor. Bagaimana boleh kita rancang Pertama betul seelok-eloknya? lah. Kalau kita betul-betul nak rancang, keluar rumah, bawa duit yang kita nak belanja tu sahaja. Jadi kita tengok, dalam poket ada RM50. Sekarang semua cashless, doktor. Cashless. Tinggal phone pun tinggal. Cashless lagi susah. Lagi senang nak punchcard macam mana? Itu satu. Yang kedua, saya selalu pujuk hati macam mana tahu. Contoh kan, memang betul. Bila perut lapar, nafsu tinggi. Kita nampak semua nak makan. Saya ingatkan diri saya kata apa? Tak apa, ada 30 hari nak makan. Jadi hari ni beli kuih ni. Esok, yang ini saya beli esok. Yang nak lagi, yang tu beli lusa. Jadi ini yang betul bijak ni. Yalah, kita tahu kita ada masa yang panjang. Dan saya sendiri secara peribadi dah masuk 9 hari puasa tak pernah singgah lagi pasar Ramadan. Kan, sebab saya akan bagi ke anak saya kata dia pergi, saya kata okey, ayah nak misalnya kuih buah Melaka je. Maka dia pergi, dia bawa balik itu je lah. Ayah tak nak benda lain. Cakap pasal buah Melaka, semalam saya ada beli buah Melaka. Lepas tu? Gurau je. Ya, okey, mungkin Syiha boleh kongsikan secara ringkas kepada penonton lah. Kadang-kadang kita sebagai wanita ni dilihat sebagai orang yang suka membazir. Tapi kadang-kadang kita bukan membazir tu untuk diri kita. Tapi sebenarnya kita kongsikan rezeki kita ni bersama dengan orang-orang sekeliling kita dan kita tidak melihat dan menganggap itu sebagai pembaziran. Betul, setuju. Macam Syiha sendiri pun orang kata
lebih banyak memberi, lebih banyak kita menerima. Yang tu saya percaya pada dululah sampai sekarang kan. So tambah di bulan puasa, benda tu is lagi baguslah. Tak kiralah daripada segi pakaian ke, makanan ke, itulah lebih bagus. Memberi pada orang dan insya-Allah rezeki itu akan balik pada kita. So konsep tajuk kita pada hari ini juga pasal jangan membazir. Tapi apa pun saya nak tekankan kat sini macam mana doktor cakap tadi, walaupun jangan membazir tapi ingat setiap kali kalau kita nak reward diri sendiri tu jangan pernah rasa bersalah lah macam mana kita sekarang ni kan yang pernah hadap benda tu sebab kita dah kerja keras tapi make sure setiap benda yang kita spend tu kita tahu ikut kemampuan kita. Betul insya-Allah. Sangat tak membebankan diri kita. Betul. Seringkas daripada doktor rumusan. Satu perkara kita kena fahamlah. Sebenarnya berjimat cermat ni memang amalan yang diajar oleh agama kita. Malah dalam Al-Quran pun memang tekankan orang yang pemboros ni, yang membazir ni adalah saudara-saudara syaitan. Itu diistilahkan. Maknanya tadi teruknya orang yang membazir. Tapi kita bercakap tentang bazir beli pakaian, beli makanan. Kita lupa kadang-kadang bilik lampu pun kita tak tutup. Air pun kita tak itu. Kita mandi pun berjam-jam. Kan? Saya tengah fikir. Dia tutup lampu tak pagi ni? Dia keluar rumah. Aircon. Jadi itu satu bentuk pembaziran yang mana kita tak sedar. Kan? Jadi benda-benda macam ni bila kita sebut tak nak membazir sebab bil utility sekarang tinggi tau. Kan? Jadi belajar untuk jimat cermat dalam semua aspek insya-Allah kita boleh hidup lebih bahagia dan harmoni insya-Allah. Jangan kita fikir makanan je betul. Ya, betul. Apa elektrik kan. Jadi pastikan sebelum keluar rumah pastikan check betul. Saya pantang kalau orang tak tutup pilih air, tak tutup switch tu. Awak pilih air tutup. Tapi itulah pilih air tutup tapi dia punya duduk berjam-jam dalam bilik air tu. Masa terus gigi tu pilih air tu, air tak membazir. Yang ni kita bincang tepi lah. Jadi kita bincang tepi sebab selepas ini di WH kami nak kongsikan banyak lagi bersama dengan anda. Dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada doktor dan juga Syihad atas perkongsian itu tadi. Sambil-sambil kita nak fikir sambil kita fikir-fikir ni kita dah tutup ke belum lampu pagi tadi. Kami nak kongsikan kepada anda satu bingkisan TikTok ini. Menu berbuka. Mungkin anda boleh dapatkan inspirasi daripada menu yang kami akan kongsikan. Jom. Tapi saya nak terbang sekejap tahu. Nak terbang lagi. Okey. Kalau aku cakap ni sambal goreng tu paling senang, korang percaya tak? Dahlah senang, lepas tu sedap, rangup gila pula tu. Kalau tak percaya tak apa, jom kita masak sama-sama. Gunakan minyak ikan bilis tadi untuk buat sambal. Masak cili flakes dengan api paling kecil dan kena sentiasa kacau supaya tak hangus. Ni aku guna bawang goreng yang dah siap je sebab paling senang kan? Lepas tu masukkan ikan bilis yang kita goreng tadi. Kacau tiga-tiga bahan tu sampai sebati dan bolehlah kalau korang nak tambah garam, gula dan sedikit serbuk perasa. Hello, hari ini resipi yang terpaling senang kita, daging goreng ketumbar yang terpaling senang. Bahan-bahan bawang 8 biji atau lebih, ikut suka hati nak letak banyak. Letakkan serbuk kunyit juga. Serbuk kunyit ni pun boleh ikut selera awak nak letak banyak mana. Kalau suka banyak, letak banyak. Kemudian letakkan biji ketumbar. Biji ketumbar ni lagi banyak, lagi sedap. Gaul-gaulkanlah dia sehingga sebati. Dalam kuali yang besar, letakkan minyak yang banyak. Okey, banyak. Kemudian letakkanlah daging itu. Kacau-kacau sehingga keluar air dia. Kemudian tutuplah dia, tunggu sekejap sampai dia lembut. Buku merah jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempoh. Kalau buku merah tu nak ajak pergi mana? Mestilah nak ajak pergi jalan-jalan. Okey, sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan anda, saya bersama dengan Joy Chia, pengurus besar korporat hari ini. Kita bersama dengan Sedunia Travel. Apa khabar? Hai Fiza, khabar baik. Okey, tadi saya dah sebut dah pasal buku merah ni, pasport. Okey, kita nak bawa jalan-jalan ni tapi mungkin Cik Joy boleh kongsikan sedikit kepada penonton kan, apa tu Sedunia Travel? Dan apa pula yang membezakan Sedunia Travel ni dengan ejen-ejen pelancongan lain yang ada kat Malaysia ni? Sedunia Travel. Kita beroperasi sejak tahun 1976. Wow. Yes, more than 40 years. Lebih 40 tahun telah beroperasi di Malaysia ni. So, keistimewaan Sedunia ni, rangkaian kita tu, network kita besar. Okay. So, we cover meliputi the whole worldwide, Australia, America, country-country di Eropah, Afrika. Juga package pelancongan yang unik sampai ke Antartika. Wow, Antartika? Ya. Ini betul ke? Ya. Boleh tengok penguin? Boleh, beruang pun ada. Okey. Tapi bila cakap tentang sedunia, bermaksud dia sedunia lah, satu dunia kan? Jadi mungkin boleh kongsikanlah
apa sebenarnya yang membuatkan percutian bersama sedunia travel ni lebih menarik sebenarnya? Okay. Sebenarnya sedunia our concept is a bit different. Konsep kita berlainan sikit. So kita ada satu team yang kita label sebagai FIT specialist. FIT specialist ini adalah team yang handle produk-produk untuk leisure travel dan kebaikannya lah customizations. Kita galakkan pelanggan kita customize trip mengikut minat, cita rasa masing-masing. Contohnya kan next week kita on leave. Let's go. Then you just plan and go. That's next week? Yeah, next week. Okay, just plan and go. Just plan and go. So asalkan ada buku merah. Jadilah kan. So that is by FIT specialist. Like our company slogan, customized travel, crafted with care. So kita juga expert dalam create memory. Okay, yang anda pasti suka lupakan. Contohnya berendang dengan dolphin di Australia. Wow. Mendaki gunung yang tertinggi di Eropah. Ini betul-betul macam iklan. Best kan? Lagi duduk jeep ke Bali untuk volcano tour. Wow. Yeah, so there's a lot of experience. So kita memang suka galakkan trend travel sekarang kita harus fokus untuk FIT. Jadi sebabkan semua orang kerja kan busy kan, tak dapat pre-plan in advance. So ini memang trend yang baru sekali. Okey, saya sukalah bila kita dapat cari pengalaman dan juga mencipta memori. Itu yang paling penting sekali kan. Dan boleh tak mungkin boleh dikongsikan sekali lagi apa antara gambaran destinasi luar biasa tau yang ditawarkan oleh sedunia. Tadi dah sebut awal kan, apa antaranya? Wow, banyak sekali ni pengalaman-pengalaman yang unik ni. Okey, cuba bayangkan yang melihat peluang di kutub, Arctic, penguin di Antartika, atau kita mendaki gunung Machu Picchu di South America. Northern Light Cruise kan, Icebreaker Cruise. There's a lot. Terlalu banyak. Itu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik dan luar biasa kan. Tapi kalau ada setengah-setengah orang dia nak relax, nak santai-santai je, yang tu macam mana pula? Santai-santai tu yang free and easy lah tu kan. Okay, that's my favourite sebenarnya. Okay, ladies, kita wanita kan suka yang santai, relax kan. Okay, so yang untuk free and easy tu, Joey recommend datang ke office kita atau visit website kita. Tinggalkan pesanan. Just tell us, bagi kita tahu, FIT specialist team kita, bagi kita tahu bila departure kan, berapa hari. Then I always recommend untuk yang santai tu, kita start basic. Contohnya 4 days 3 night, 5 days 4 night. Lepas tu kita masukkan elemen-elemen yang lain. Contohnya kalau kita pergi dengan keluarga, ibu bapa kan, anak-anak lari kan, kita pasti nak pilih resort yang ada swimming pool, kan, aktiviti pergi ke basah-basah beri makanan, etc. kan. Tapi kalau pergi untuk honeymoon kan lain kan. Lain lah. Kalau nak pergi untuk shopping lain pula kan. Sebab wanita ni memang suka travel lah kebiasaannya kan. Lagi-lagi kadang-kadang walaupun dah berumah tangga, suami bagi me time dan sebagainya kan. Tapi nak tahu ini, apakah antara destinasi unik yang popular untuk tahun ini oleh sedunia travel. Dan kita nak tahu juga, sebab nama pun sedunia travel kan, apa antara pakej pelancongan yang disediakan dan mungkin tak ada promosi-promosi istimewa untuk penonton wanita hari ini. Okey. Untuk tahun 2024 yang just newlywed, yang baru kahwin planning untuk honeymoon. Okey. Maldives. Bestnya. Maldives. Maldives, mungkin Korea kalau you suka shopping dengan culture. China is a good choice sebab tahun ni kan visa free, tak perlu visa. Tapi untuk peminat-peminat untuk cruise tu, saya recommend tu Antarctica cruise. Okay. Ice-breaking cruise. Tapi yang ini biasanya length dia lebih panjang. Kalau yang untuk spend lebih pendek tu mungkin Halong Bay dekat Hanoi. Interesting. Dan mungkin 4 days 3 nights Santorini, Athens. Santorini itu dalam saya punya bucket list. Okey. Tapi mungkin boleh kongsikan antara package tadi yang ditawarkan oleh sedunia travel. Okey. Sekarang kita ada promosi, kita tawarkan satu promosi untuk Mata Fair. Jadi promosi kita, tawaran kita start tanggal 1 sampai 31 Mac. Okey. So di antaranya tawaran tu kita ada buy one free one untuk destinasi yang tertentu. Subsidi untuk tiket penerbangan sampai RM7,000. Okey, bayaran angsuran dengan kerjasama dengan bank-bank dan free gift
Dan second, dewasa tu 20% off, banyak lagi. Banyaknya promotion dia. So this is the best time. Good to visit website kita www.seduniatravel.com atau hubungi FIT specialist kita dekat 0321420222. Okey, kita lock nombor tu. Jangan lupa bagi anda yang mungkin nak cuti raya panjang ni, nak pergi bercuti, bolehlah hubungi Sedunia Travel. Boleh tengok-tengoklah package yang disediakan, ada banyak promosi sekarang ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada gadis cantik kita hari ini. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Saya nak cek pasport saya dah expired ke belum sebab nak tengok package. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Tadi saya sempat menjenguk Facebook WHI segmen komennya. Wah, ramai yang sedang menunggu kehadiran tetamu kita ni. Ramai yang katakan, Madamu. Dan ini dia, kami bawakan untuk anda Puan Erika Baiduri ataupun lebih mesra dikenali sebagai Madamu, pengasas Noah Health and Beauty. Cantik ni orangnya. Sehat? Sehat sikit. Dan di sebelahnya kita bersama dengan Puan Eza Nuraina selaku pemimpin Noah Health and Beauty. Sehat juga? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Saya rasa tidak terlalu lewat untuk saya mengucapkan tahniah, Madam. Baby belum lagi setahun. Baru 9 bulan. Tahniah. Okey, sehat ya, baby? Sehat. Okey, dan ini membawa kepada soalan saya di mana ramai nak tahu apakah perkembangan terkini Madam dan antara cabaran yang Madam menghadapi sewaktu Madam mengandung sehinggalah sekarang bergelar seorang ibu. Okey, kalau ikutkan balik journey pregnancy tu, dia sebenarnya merupakan momen yang sangat membahagiakan. Tapi ada pengorbanan yang berlaku seperti fizikal. Lagi-lagi lah Madam menggunakan kita deal dengan skincare, dengan wanita-wanita yang nakkan cantik, nak sihat. So di mana Madam mengalami situasi waktu pregnant, ya Allah. Kenapa tu mengeluh? Leher gelap, gemuk tu tak payah ceritalah. Okey, skin tag, jeragak, sangat-sangat orang kata daripada yang begini jadi sebegitu. Sampaikan I pun sendiri rasa macam mana boleh berlaku macam ni. So I percaya sebenarnya ramai juga wanita-wanita di luar sana yang mengalami situasi yang sama. Di mana waktu pregnant ni mereka mengalami masalah-masalah seperti I sebut tadi, jeragak, jerawat, skin tag, gelap di leher. Itu yang berlaku pada Madam. So nak cerita momen bahagia tu, okey, alhamdulillah. Dapat baby, bersyukur. Tapi nak cerita jenis challenge, itulah yang I lalui. Banyak sangat perubahan fizikal yang berlaku sebenarnya. Daripada 47 kilo naik sehingga 73. Okey, mungkin ini adalah satu proses semula jadi yang dilalui setiap ibu. Tetapi apa yang ramai juga perhatikan adalah 3 bulan selepas Madam bersalin, nampak perubahan yang kulitnya dah cantik dan nampak glowing dan sebagainya. Jadi apakah rahsia di sebalik dia, Madam? Rahsia dia tak ada yang lain, Noah. Okey, so betul. Sebenarnya during pregnancy tu I mengalami masalah jerawat yang sangat jeragat yang sangat teruk. So apa yang Madam pakai dan apa rahsia yang kita ada, kalau kita tengok dekat sini, our raya punya promotion khas Madam membawakan bersempena dengan apa yang I dah lalui during pregnancy, all the jeragat yang dah timbul. So kita bawakan special untuk raya kali ni adalah kita punya Malaikat Crystal Set. Which is di mana Malaikat ni, kalau kita tengok set ni macam mana 3 barang ataupun 3 item ni mampu merawat masalah Madam seperti jeragat. Kalau kita tengok Malaikat ni dia merupakan batu yang kaya dengan mineral, which is dia sangat bagus untuk merawat masalah jeragat. That's why dalam masa 3 bulan Madam dapat pulihkan jeragat dan juga semua gelap-gelap dan juga yang paling penting skin tag. Bukan lagi rahsia ya? Bukan lagi rahsia. Hari ni tak ada rahsia, bocor dah rahsia dia. So set ni sangat-sangat baguslah untuk wanita-wanita yang mungkin mengalami situasi yang sama macam Madam during pregnancy, naik skin tag, naik jeragat, dia sangat-sangat membantu. Okey, dan saya ingin bertanya kepada Puan Eza juga selaku Noah Platinum partner. Mungkin Puan Eza boleh kongsikan antara feedback yang diterima oleh pengguna-pengguna produk ini. Okey, so Eza merupakan salah seorang Noah Platinum partner. Eza deal dengan beribu-ribu orang customer dan kita menerima
orang kata feedback yang positif yang customer bagi kepada kita tentang produk Noah ni. Dan kita ada seorang customer yang berumur 54 tahun yang dah mengalami masalah jeragat yang bertahun-tahun lamanya, since kiranya 54 tahun dah ada jeragat. Dia menggunakan Apple stem cell ni, set dia. Hanya dengan 2 set, dia punya jeragat tu makin pudar dan sekarang masalah jeragat dia dah dapat diatasi. Dan kita ada juga seorang customer yang bernama Puan Yati, mengalami masalah yang sama juga, jeragat, dan dia dia dah cuba pelbagai produk skincare. Duit pun dah banyak habis. Then nak dijadikan cerita, waktu ulang tahun kelahiran dia, anak-anak dia bagi dia orang kata set Noah lah, full set skin, full set jeragat, yang ni yang besar nak dihadiahkan kepada dia. Dan sekarang dah 2 tahun dia konsisten, sekarang dia dah dapat skin idaman dia. Full set. Yelah, seperti yang dikongsikan, ada orang mungkin boleh mendapatkan keyakinan diri dari dalam mereka. Tetapi ada orang kalau guna skincare, makeup, mereka rasa confident, berkeyakinan diri. Jadi persoalannya adalah bagaimana dan di mana boleh mereka dapatkan produk-produk Noah ni. Noah sebenarnya first thing kan, sebelum diorang nak tahu di mana diorang nak dapatkan, mereka kena faham dulu kulit mereka macam mana, apa masalah. So Noah ni kita ada spesifik. Contoh kalau Sugi ada problem jerawat, kita ada special untuk jerawat. Kalau Eza ada masalah jerawat, kita ada special untuk jeragat. So kita akan bagi consultant secara percuma. Kita consult you all untuk you all kenal pasti apa masalah kulit sebelum beli kan, supaya dia tidak tersalah beli. That's why Noah ni senang je. Kita bagi free consult. Lepas tu you guys boleh dapatkan daripada usahawan-usahawan kita juga. Lepas tu boleh terus ke www.noahbeautyworld.com and then di semua platform media sosial. Just type Noah ataupun Madam Mu. Jumpa. Baik. Bagi pengguna baru, anda boleh ke website mereka. Bagi pengguna yang dah lama gunakan, mereka tahu cara-caranya. Baik, dan Madam, kami tahu yang esok Madam akan ke umrah. Jadi selamat menunaikan umrah. Dan mungkin Madam ada kata-kata semangat bagi mereka yang sedang menonton sekarang ini. Untuk semua penonton, yang mana yang nak cantik, yang mana yang nak menyelesaikan masalah, hubungi Madam Mu, cari Madam Mu. And Madam Mu setiap hari bersiaran di Facebook, di TikTok dan juga Instagram. So hubungi kita, insya-Allah apa sahaja masalah kulit, kepakaran Madam Mu tu kita bantu. Eza, ada apa-apa pesanan buat bulan yang mulia ini? Sekarang korang wajib dapatkan promo raya sebab ni kita ada pack ni, pembelian RM200 ke atas, Madam Mu berbesar hati bagi free makeup bag ni. So dapatkan segera dengan usahawan-usahawan Noah. Baik. Terima kasih Madam dan juga Puan Eza, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Cantik tak set kita ni? Cantik kan? Tapi kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Jangan lupa untuk kunjungi Zone Macam Dulu-Dulu, petak D10 yang dibawakan khas oleh Media Prima selaku rakan media rasmi bagi Absolute Bazaar X Festival Gaya Raya, iaitu festival raya terbesar dari 29 Mac hingga 1 April di MITEC KL, 66 jam tanpa henti. Wow, 66 jam. Baik, jadi kunjungi juga Absolute Bazaar X Festival Gaya Raya di Persada Johor pada 22 hingga 24 Mac 10 pagi sehingga 2 pagi. Nikmati promosi raya membeli belah bersama vendor-vendor di MITEC KL dan Persada Johor. Hayati kemanisan nostalgia lalu menerusi extra.com.my/macam-dulu-dulu tanda pagar macam dulu-dulu. Itu dia, macam dulu-dulu kan. Kita bercakap tentang dulu-dulu ni, kita bercakap tentang nostalgia lah. Makanan pun memberi elemen sentimental yang akan mengingatkan kita kepada situasi, individu yang mungkin masih ada ataupun tak ada. Dan kadang-kadang bukan saja itu, kalau sebut pasal raya ni, pakaian pun macam tu juga. Kadang-kadang dulu masa mungkin masih lagi ada arwah atuk ke nenek nak sedondon, tapi sekarang mungkin gaya tu dah tak ada. Jadi ini akan menimbulkan ataupun menggamit sebenarnya memori kita. Betul, saya setuju. Dan tetapi saya lihat, Fiza, trend sekarang inilah bercakap mengenai nostalgia kan. Ada dalam kalangan ibu-ibu di luar
luar sana yang mempunyai anak perempuan, mereka rasakannya, oh saya mungkinlah arwah ibu mereka dah tidak ada lagi. Saya nak mewujudkan nostalgia ataupun memori itu bersama dengan anak perempuan saya. Jadi kedua-dua mereka pakainya sedondon, cantik sangat. Saya suka sedondon ni, dan kemudian semalam berbincang juga bersama dengan tim wanita hari ini. Yang mana kalau dulu kan, zaman dulu hari raya, mereka ni akan cari inisiatif untuk pergi ke studio ambil gambar. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, ramai juga individu yang dah mula membangkitkan semula memori ni, yang mana mereka pun dah mula sebelum hari raya lagi, mereka dah pun dah ambil gambar kenangan untuk disimpan. Saya rasa penting untuk kita cipta dan bina memori kita sendiri. Tapi dah ambil gambar tu, pastikan kita ada gambar dalam bentuk fizikal lah juga. Sebab sekarang ni zaman di mana kita ambil terlalu banyak gambar, tetapi bila nak cari tu, macam mak saya bising lah juga. Korang ni selalu ambil gambar tapi tak ada satu punya secara fizikal yang boleh mak tengok, pegang tengok. Macam best juga tengok album-album. Kita boleh buat tu, kita boleh buat. Okey, tapi di kesempatan masa ni kita juga nak kongsikanlah santuni message pula, komen daripada penonton kita. Daripada saya nak baca daripada banyak daripada Izafir Ziz. Dia kata tajuk hari ini bukan membazir tak makan, tapi kalau yang berlaku makanan banyak yang basi dan sebagainya. Jadi dia kata kalau boleh belilah yang sedap, yang menepati cita rasa dan tak membazir. Ini pula komen daripada Suzana Syamsuddin. Katanya, saya hanya tukar barang kalau dah rosak. Langsir pakai sampai lunyai, baju raya pakai apa yang ada sahaja. Hanya suami dan anak lelaki yang beli baju Melayu. Kami yang perempuan ni banyak baju color-color. Boleh je matching-matching. Ini menarik daripada Haziq Raji. Katanya, membazir mengundang sengsara, duka dalam lara. Berpada-pada. Beli untuk apa, menunjuk ke cukup apa yang ada kerana esok pun memerlukan. Tapi jika keberadaan, tiada masalah. Okey, wow, panjang. Okey, esok insyaAllah kami akan kembali lagi bersama dengan anda dengan topiknya gangguan orang ketiga dalam rumah tangga. Mungkin ini situasi yang tidak ada wanita mahukan dalam rumah tangga mereka, tapi berlaku. Dan orang ketiga itu mungkin boleh menjadi ahli keluarga ataupun sesiapa saja. Esok kami akan kongsikan bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Jadi jaga diri sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.